Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abi Atiq radhiyallahu anhu, kata dia, tahaddatsu ana wal Qasim inda Aisyah radhiyallahu anha haditsan, wa kana al-Qasim rajulan lahana, wa kana li ummi walad, faqalat lahu Aisyah, ma lak la tuhaddithu kama yatahaddatsu ibnu akhi hadha, amma inni qad alimtu min aina utita, hadza addabathu ummuh wa anta addabatka ummuk. Qala faghadiba al-Qasim wa adabba 'alayha, falamma ra'a ma'idata 'Aisyah qad utiya biha qama, qalat ayna, qala usalli, qalat ijlis, qala inni usalli, qalat ijlis ghudar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Ibni Abi Atiq radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Atiq ini, dia ni anak penakan kepada Sayyidatina Aisyah. Dan Ibnu Abi Atiq ini, dia anak penakan Aisyah, anak penakan sebelah mak. Mak dia dengan Aisyah adik-beradik. Begitu. Kata Ibnu Abi Atiq, pada satu hari, tahaddatsu ana wal Qasim inda Aisyah radhiyallahu anha haditsan. Ibnu Abi Atiq, dia kata, satu hari aku dengan Al-Qasim yang juga anak penakan Aisyah. Tapi Al-Qasim ini anak penakan Aisyah sebelah bapa. Gitu. Satu hari Ibnu Abi Atiq kata, dia dengan Qasim, mereka ni dua-dua anak penakan Aisyah. Mereka jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, wa kana al-Qasim rajulan lahana. Qasim yang anak penakan Aisyah, anak penakan sebelah bapa ni, dia ni ada masalah dari segi dia ni satu orang yang lahan. Lahan dalam bahasa Arab ni bercakap tak pandai.
Kalau bercakap dia jadi, kalau Arab kata nahu kadang tak betul, cakap bahasa, kalau orang putih ni cakap broken. Nak kata lagu mana? Cakap tak apa pandai. Kalau nak abang kata hari tu, dia abang kata itu hari. Macam tu. Jadi orang Arab kata lahad. Itu hari aku hadapi. Cakap macam tu, Arab kata lahad. Hari tu saya pergi. Jadi Al-Qasim ini anak penakan Aisyah, isteri Nabi. Dia ni satu orang yang lahan, satu orang yang cakap tak apa pandai. Bila mereka dua-dua pergi jumpa Aisyah, jumpa mak penakan mereka, faqalat lahu Aisyah, malak la tuhaddithu kama yatahaddatsu ibnu akhi hadha. Aisyah kata dekat Al-Qasim ni, dia kata apa hal dengan hang ni? Hang ni bercakap tak macam dia ni. Begitu. Ibnu Abi Atiq, mak dia adik-beradik Aisyah. Al-Qasim, pak dia adik-beradik Aisyah. Aisyah kata dekat Al-Qasim ini, dia kata hang apa pasal cakap tak pandai macam dia ni? Hampa dua-dua anak menakan aku, tapi pasal apa dia ni, Ibnu Abi Atiq ini cakap dia pandai, cakap dia fasih, cakap dia orang mudah faham, tapi pasal apa hang ni pergi jadi lahad, pergi jadi cakap tak apa pandai? Pasal apa? Ama inni qad alimtu min aina utita. Oh, dia kata aku tahu. Pasal apa yang jadi lagu ni aku tahu, dia kata. Hadza addabathu ummuh. Dia kata Ibnu Abi Atiq ni, dia ni bercakap elok, bercakap orang mudah faham. Pasal apa? Pasal mak dia ajak dia. Wa anta addabatka ummuk. Tapi hang pasal mak hang ajak tu, hang tak apa pandai cakap. Maksud dia apa? Maksud dia Aisyah nak kata Ibnu Abi Atiq ni sebab yang ajak hang tu adik aku, pasal tu hang pandai. Dia ni Al-Qasim ini hang pasal yang ajak hang ni mak hang. Mak hang bukan adik-beradik aku, pak hang adik-beradik aku, pasal tu hang tak apa pandai. Cara dia cakap tu nak ke situ. Qala faghadiba Al-Qasim. Kata Ibnu Abi Atiq, bila Aisyah kata lagu tu, Al-Qasim ni jadi nak marah lah, jadi tak seronok lah apa dia kata kat mak aku macam tu. Janganlah kata dia ni pergi jadi pandai bercakap pasal mak dia ajak dia, maka dia pandai. Janganlah kata aku ni tak apa pandai bercakap pasal mak aku ajak aku, maka aku jadi tak pandai. Janganlah pergi duk condemn mak aku. Itu maksudnya. Maka kata Ibnu Atiq, faghadibal Qasim, maka Qasim ni, Al-Qasim ni jadi rasa tak syok lah apa pergi kata kat mak dia macam tu. Wa adabba 'alaiha, maka tak syok tu menyebabkan dia nak kata meluat teruk sangat, bukanlah meluat, jadi tak syok lah, jadi tak syok dengan Aisyah ni. Pasal tidak condemn mak dia. Falamma ra'a ma'idata Aisyah qad utiya biha qama faqadat aina qala usalli. Dosan Aisyah radhiyallahu anha buat mai makanan, buat mai al-maidah, buat mai hidangan makanan nak jamu bagi makan. Bila dia tengok Aisyah mak menakan dia buat mai hidangan nak bagi makan, dia bangkit. Kawan dah tak syok dah. Bila tak syok ni makan pun tak mau dah. Kita pergi rumah orang lah, kita pergi satu kereta 7 orang. Kita sampai di rumah dia, tentu dengar mereka duduk sembang di dapur. Dia kata, apa ramai. Lepas tu nak hidang makan, nak bagi kita makan. Kita nak makan. Kita kata tak apa, makan dah. Padahal tak makan lagi. Tapi kita kata tak apa, makan dah. Berarti apa? Berarti sumbin dah. Janganlah kata begitu. Ramai buat dah, ramai makan seorang semulut. Tapi bila kita dengar ke telinga kata, apa ramai ni leceh, kita nak makan pun tak lepas lah. Jadi Al-Qasim ini, tadi ni Aisyah kata awak hang ni pergi jadi lahan ni, awak hang yang pergi jadi bercakap tak apa nak pandai ni, pasal apa hang nak benarkan aku? Ibnu Abi Atiq pun anak benarkan aku, tapi dia pasal apa boleh bercakap elok, pasal apa hang cakap tak elok? Lepas tu dia kata, oh betul, aku tahu pasal apa. Pasal dia ni hak ajak dia mak dia adik aku, tu pasal dia pandai. Hang ni hak ajak hang mak hang bukan adik beradik aku. Dia jadi tak syok. Bila dia jadi tak syok, tiba-tiba Aisyah buat keluar makanan nak bagi makan. Kata hadis ni qama, dia pun bangkit.
Aisyah kata, aina? Aisyah kata, Nabi mana? Dia kata, usalli. Aku nak pergi semayang. Qalat, ijlis. Aisyah kata dia, duduk. Qala, inni usalli. Dia kata balik dekat Aisyah, dia kata, dah, aku nak pergi semayang. Tak dandan nak pergi semayang. Pasal apa? Pasal hati dah tontak. Makan pun berasa tak sedar. Kalau makan pun berasa tak sedar. Aisyah kata, dah, duduk. Dia kata, inni usalli. Dah, aku nak pergi semayang juga. Qalat, Aisyah kata dia, ijlis ghudar. Aisyah kata, duduk sah. Duduk dulu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aisyah kata, aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, la salata bi hadrati ta'am. Nabi kata, tak boleh semayang apabila makanan sudah pun dihidangkan. Dia nak tegur ni anak menakan dia ni, nak bangkit pergi semayang juga, sedangkan makanan dah bawa mai, dah hidang dah. Dia kata, dia tak, bukan aku larang hang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang benda ni. Nabi kata, la salata, tidak ada sembahyang bi hadrati ta'am apabila makanan sudah hidang. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dan tidak ada sembahyang apabila kita terdesak dengan dua benda yang keji. Maksud terdesak dengan dua benda yang keji ialah kita rasa senak perut, berasa nak terkencit. Dua benda. Al-akhbatan, dua benda keji ini maksudnya satu senak perut, yang kedua nak terkencit. Nabi kata, siapa berasa senak perut, jangan duk gagah sembahyang dulu. Dikeliah itu dulu. Demikian juga siapa berasa nak terkencit, jangan sekali-kali duduk gagah sembahyang juga dulu. Pasal apa? Pasal sembahyang pun tidak akan khusyuk. Sebab matlamat sembahyang ialah nak khusyuk. Apabila sembahyang dalam keadaan duk tahan senak perut, tak mungkin khusyuk. Apabila duk gagah nak sembahyang juga dalam keadaan kita nak terkencit, tak mungkin khusyuk. Kalau duk gagah nak sembahyang juga sedangkan makanan dah hidang, bau dah duk mai dah, tak mungkin khusyuk. Maknanya ialah Nabi SAW bagi tahu, kalau nak sembahyang, pastikan kita dalam keadaan betul-betul lapang hati. Supaya dengan lapang hati itu akan main khusyuk dalam sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qurriba al-'asha wa hadarat as-salah fabda'u bih qabla an tusallu salat al-maghrib wa la ta'jalu an 'ashaikum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, iza qurribal 'asha'u, apabila makan malam sudah dihidangkan. Qurriba maksudnya wakmai dekat. Apabila makan malam sudah wakmai dekat kita. Tuan-tuan jaga bahasa Arab ni, baris satu aja lari, dia jadi makna lain. Kalau kita baca al-'isha, ain tu baris bawah, Aisyah, dia jadi Aisyah, sembahyang Aisyah. Tapi kalau ain tu baca baris atas, al-'asha, asya dia jadi makan malam. Sembahyang dia saja aku sembahyang fardu asya, maksud fardu makan malam. Jadi gitu. Ain kena baris bawah. Nabi SAW kata, iza qurribal 'asha'u, apabila makan malam sudah pun waktu dekat, dah dihidangkan, wa hadaratis salah, sedangkan waktu sembahyang dah masuk. Masuk dah waktu sembahyang tapi makanan dah dihidangkan, fabda'u bih. Nabi kata, maka hendaklah mulakan dengannya, yakni dengan makan malam. Makan dulu, Nabi kata. Qabla an tusallu salat al-maghrib, sebelum sembahyang maghrib, makan dulu. Walaupun sembahyang maghrib ni waktu dia singkat, tapi oleh kerana makanan dah hidang dah, jamah juga makanan tu dulu. Nabi kata, wala ta'jalu an 'ashaikum, dan jangan sekali-kali kamu buat kalut, kamu buat gopoh, kamu nak cepat di dalam makan malam kamu itu. Sama. Makan macam biasa juga, steady.
Jangan kerana duk tengok time nak semayang, makan gelojok, tak mau juga. Nabi kata, wala ta'jalu, maka janganlah kamu jadi gopoh, kalut dan sebagainya, an asyaikum, dalam nak perhati makan malam kamu itu. Makan macam biasa, bagi habis makan elok-elok, dia ambil agak semayang, dia semayang. Hadis ni, kita jangan salah fokus. Kita jangan ingat kata, makan lebih utama daripada semayang. Bukan macam tu. Tapi hadis ni membawa maksud, semayang tu lebih utama. Kalau kita semayang dalam keadaan tak khusyuk, maka semayang tu tak ada guna. Kerana roh kepada sembahyang itu ialah khusyuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Jabir. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khamisah laha a'lam. وقال شغلتني أعلام هذه فذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أو كما قال حديث صحيح riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari memakai baju yang a'lam, baju yang bercorak-corak. Nabi satu hari ada orang bagi dekat dia sehelai baju, dan baju tu a'lam, baju ada corak-corak, ada bunga, ada apa, ada color macam-macam macam tu. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila habis sembahyang, Nabi kata syaghalatni a'lamu hadhihi fadhahabu biha ila Abi Jahmin. Oh, Nabi kata, baju hak aku pakai ni, baju yang color macam-macam, warna macam-macam ni, baju hak ada corak-corak yang pelik-pelik ni, betul-betul mengganggu aku. Nabi kata fadhahabu biha ila Abi Jahmin. Dia kata, oleh itu siapa-siapa tolong bawa baju ni pi bagi dekat Abu Jahmin. Abu Jahmin ni tukang baju. Wa atuni bi anbijaniyah. Dia kata tolong pi ambil dekat Abu Jahmin baju hak plain, hak tak ada color, baju hak tak ada corak-corak, baju kosong. Ambil orang main baju kosong dekat aku. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksud dia apa dia, tuan-tuan? Maksud dia Nabi SAW sebagai satu orang Nabi yang berpesan dekat kita, kalau semayang ni biar khusyuk. Nabi ni satu orang yang selalu duk pesan dekat kita bahawa sembahyang itu roh dia ialah khusyuk. Khusyuk dalam sembahyang itu penting. Nabi sendiri dia nak khusyuk dalam sembahyang. Sehingga kan Nabi SAW bila dia pakai baju hak duk ada corak macam-macam ni, Nabi rasa terganggu. Oleh kerana rasa terganggu tu, Nabi suruh pergi tukar. Nabi suruh pergi ambil baju hak tak ada color macam-macam. Bawa main baju satu color. Dan banyak hadis menceritakan Nabi SAW sangat suka baju warna putih. Ada hadis kata Nabi suka baju warna hijau. Ada hadis menceritakan Nabi SAW suka baju color hitam. Ini 3 color kegemaran Nabi SAW. Di samping ada beberapa hadis lain menceritakan Nabi biasa pakai baju merah. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cumanya Nabi SAW untuk semayang, Nabi suka pakai pakaian yang warna dia kosong. Kalau putih-putih saja. Kalau sekiranya hijau, hijau saja. Kalau sekiranya hitam, hitam saja. Kerana fikiran kita pun boleh kosong, boleh tumpu. Kita hari ni dah. Kita hari ni suka buat bagi serabut. Sejadah kita pun cari ada bunga pelik-pelik punya, gambar macam-macam. Kita suka macam tu. Tak cukup dengan tu, masjid ni suka duk bubuh benda-benda nak bagi fikiran kita kacau. Kita suka lagu tu. Maka benda-benda ni semua kacau kita. Benda-benda ni semua dia kacau kita. Tengok depan ni bubuh apa ni, marmar bunga macam-macam ni. Bila tengok dia kacau. Bila tengok, kau beli mana gambar marmar ni? Kacau.
Manusia ni bila dia tengok apa pun dia nak teringat macam-macam. Tengok apa pun teringat. Tengok sejadah ni, color cantik, beli mana. Duduk semayang. Maka untuk nak membantu kita supaya kita dapat khusyuk dalam semayang, buat lagu Nabi buat. Nabi manusia yang maksum, yang dipelihara Allah Subhanahu wa ta'ala pun jaga benda-benda macam ni. Tak mau kacau. Nabi pakai baju color campur-campur pun Nabi suruh pergi tukar balik. Nabi kata, pergi ambil dekat aku baju yang tak ada corak macam-macam. Bawa make baju kosong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada 3 hadis yang kita baca tu dapat kita faham. Hadis yang pertama tadi, Nabi SAW pesan dekat kita untuk nak mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang ni. Yang pertama sekali, kalau sekiranya makanan sudah mai, makan dulu baru sembahyang supaya hati tak ingat makan. Dalam hadis pertama juga Nabi SAW nak bagi tahu dekat kita tentang al-akhbathani, tentang 2 benda yang keji, iaitu kencing dan berak. Kalau sekiranya siapa-siapa berasa senak perut, dia qada hajat tu bagi selesai dulu baru mai semayang supaya dapat khusyuk dalam semayang. Kalau siapa berasa nak buang air kecil pun pergi buang dulu, tak lagi baru semayang supaya dapat khusyuk dalam semayang. Dalam hadis yang kedua pula kita baca, kita dapati Nabi SAW juga adalah satu orang yang sangat mengambil berat tentang perlunya kita berbetul hati bagi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan kalau makanan tu mai, Nabi kata makan dulu. Dan makan tu pula Nabi kata jangan kalut. Makan lagu biasa. Tak mau makan kalut pun tak mau. Pasal apa? Tak lagi dia sengkak perut dia apa, tak dapat juga khusyuk dalam semayang. Makan macam biasa. Dan dalam hadis yang ketiga juga kita dapati Nabi SAW lagi sekali bagi tahu, pastikan semayang kita dapat khusyuk. So di antara benda yang mengganggu kita dapat khusyuk dalam semayang ialah memakai baju yang bercorak-corak, yang berbagai-bagai warna. Benda ni boleh mengganggu khusyuk dalam semayang. Maka Nabi SAW tunjuk contoh. Nabi sendiri suruh orang pergi tukar baju dia pakai ni, ambil baju yang satu colour untuk Nabi nak pakai. Daripada 3 hadis ni dapat kita faham bahawa khusyuk dalam sembahyang ni sangat penting. Sehingga kan banyak hadis daripada Nabi SAW yang menekankan tentang pentingnya kita cari khusyuk dalam sembahyang. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bulan lepas kita baca satu hadis. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dha jasadi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa 'udda nafsaka fi ahli al-qubur. Faqala li ya ibn Umar, idza asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masa' wa idza amsayta fala tuhaddith nafsaka bis sabah. Sampai dekat tu kita baca muka surat 98. Hari ni kita masuk muka surat 99. Jilid 16 muka surat 99. Hadis yang kita baca bulan lepas, riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhu. Kata dia satu hari Nabi SAW pegang sebahagian daripada badan dia. Ada setengah hadis dia kata Nabi SAW pegang bau dia. Habis semayang nak keluar, Nabi sambil duduk berjalan tu, Nabi pergi dekat Ibnu Umar, anak Sidina Umar Al-Khattab. Nabi ni dengan pak pun dia bersahabat, dengan anak pun Nabi bersahabat. Umar Al-Khattab sahabat Nabi, semua orang tahu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar pun sahabat Nabi. Nabi SAW satu hari habis semayang, sambil nak keluar tu dia pergi pegang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar. Nabi pegang sambil duduk berjalan. Nabi kata ke dia, Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Nabi ni tuan-tuan, dia satu orang yang dia tak boleh buang masa macam tu saja. Dia ada satu orang duduk dekat dia, satu nasihat Nabi bagi. Nabi dia pesen macam tu. Dia ada time, dia ada peluang, dia ada kesempatan, dia ada masa, dia akan bagi nasihat. Dia tak kira siapa.
Sambil dia keluar masjid tu, dia tengok Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sina Umar, dia pegang, terus dia kata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Dia kata, wahai Ibn Umar, dia kata, kamu duduk dalam dunia ni, anggaplah kamu macam orang yang berdagang. Maksudnya macam orang yang pergi merantau. Awabiru sabil, ataupun kamu anggap diri kamu ni macam orang yang dalam perjalanan nak pergi ke satu tempat. Kamu nak pergi satu tempat, maka orang yang dalam perjalanan nak pergi satu tempat, tentu tak boleh bawa banyak benda. Kita duduk di Pulau Pinang ni, kita nak pergi Mekah. Kita nak pergi Mekah tu, kita nak pergi perjalanan ke Mekah. Nak pergi ke Mekah, kita tak boleh bawa semua ada di rumah kita. Kita bawa hak patut-patut untuk nak sampai Mekah je. Peti air, televisyen apa semua tak boleh bawa. Orang pergi Mekah tak bawa peti air, televisyen tak bawa. Dia bawa kain baju hak patut padan nak pakai 30 hari di sana. Itu aja. Nabi kata kita duduk dalam dunia ni, bagi diri kita jadi macam tu. Duduk dalam dunia ni, ambil berpada-pada. Ambil patut-patut. Jangan sampai dia mai jadi tamak haloba. Jangan sampai dia mai jadi dunia melebihi kepentingan akhiratnya. Jangan, yang ni semua tak mau. Dia kata jadikan diri kamu macam satu orang yang berdagang, macam satu orang yang duduk merantau. Maka apa yang ada di tangan kamu tu benda yang perlu, yang tak dapat tidak aja. Jangan melampau-lampau. Nabi pesan dekat anak Sayyidina Umar Al-Khattab macam tu. Kemudian Nabi kata lagi dekat dia, Nabi kata wa'udda nafsaka bi ahli al-qubur. Nabi kata kalau boleh kamu jadikan diri kamu ni macam ahli kubur. Maksudnya ialah Nabi kata kalau boleh biarlah kita ni selalu ingat mati. Itu maksudnya. Kalau boleh, biar kita ni selalu beringat. Selalu ingat, kata, mati ni boleh bila-bila masa. Tak mesti tua, tak mesti sakit. Mati ni tengah muda pun boleh mati, tengah sihat pun boleh mati. Kalau boleh, masa duduk dalam dunia ni, masa hidup dalam dunia ni, biarlah kita ni jadi satu orang yang sentiasa ingat, satu hari kita akan mati. Faqala li, kemudian Nabi kata lagi dekat dia, ya ibn Umar, idza asbahta fala tuhaddith nafsaka bil mata. Nabi kata, wahai Ibn Umar, kamu kalau sekiranya kamu hidup waktu siang, waktu pagi, jangan kamu terlalu yakin kamu akan hidup sampai ke petang. Nabi kata kat dia, dekat anak Sayyidina Umar ni, Nabi kata walaupun pagi ni kamu bangkit tidur rasa cergah, berasa sehat, berasa macam boleh hidup lama, tapi jangan terlalu yakin. Jangan terlalu yakin bahawa kamu akan boleh hidup sampai petang, sampai malam. Jangan terlalu yakin. Boleh jadi setengah jam lagi, saat lagi kamu mati. Oleh itu, takat mana masa yang ada, buat ibadat dulu. Itu maksud dia. Pagi ni bangkit berasa segar, berasa tergah. Lepas sembahyang subuh, buka Quran, baca bawah semuka. Baca dulu. Jangan duk ingat kata sihat lagi tak apa, lepas maghrib saat ni nak baca. Jangan. Takut-takut saat lagi, keluar-keluar, dum kata kereta lenggak mati. Jadi kita bangkit pagi berasa segar, masa berasa segar tu buat ibadat dekat mana boleh dulu. Wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Dan Nabi kata bila kamu hidup sampai petang, jangan kamu terlampau yakin yang kamu akan hidup sampai pagi esok. Jangan macam tu. Kamu hidup sampai petang ni, kamu hidup malam ni tumpang hidup, tumpang sihat ni buat ibadat dulu. Takut kot tak ada nak tengok subuh pagi esok dalam tidur Tuhan ambil kita. Itu yang kita baca pada bulan lepas. Sambung muka surat 99, sabda Nabi SAW lagi, wa khudh min sihhatika qabla saqamik wa min hayatik qabla mautik fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghadah. Itu dia. Dan ambillah kesempatan olehmu daripada sihatmu sebelum sakit. Nabi kata dekat dia. Nabi kata tumpang duk sihat ni buat apa yang mampu buat. Jangan sampai dah sakit itu duk menyesal tak dan buat banyak benda. Tumpang sihat ni ambil kesempatan masa sihat tu buat benda yang orang sihat boleh buat. Jangan dah sampai sakit masa tu baru duk menyesal, awak dah dulu aku tak buat yang tu, awak dulu aku tak buat yang ni. Sama Nabi kata. Dan daripada hidup kamu sebelum mati kamu, Nabi kata tumpang duk hidup ni masa ni lah nak buat. Mati tu tak boleh buat apa dah. Tumpang duk hidup ni lah nak buka Quran baca pun. Mati tu orang baca Quran aja. Orang baca Quran, kita sendiri tak boleh baca dah.
Kerana bahawasanya engkau itu tiada engkau ketahui, wahai Abdullah, akan apa nama dirimu pada esok pagi. Kita tak tahu esok orang nak panggil kita Samsuri lagi ke, ataupun esok mereka kata arwah ke. Kita tak tahu. Mereka boleh, malam ni boleh duk kata, malam ni kuliah Ustaz Samsuri di Masjid Simpang 4. Boleh kata lagi. Kita tengok esok orang duk sembang di Tasik Geluang, mereka kata apa? Ambil baru semalam arwah mengajar ni. Allah. Esok dah jadi nama arwah. Dan benda ni banyak dah jadi. Oh, banyak dah jadi. Malam duk sembang, pang sembang berat. Satu pagi esok lepas sembahyang subuh depan mai abang kita tak ada dah. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis tu, Nabi kata, fa innaka la tadri ya Abdullah. Wahai Abdullah, sesungguhnya kamu tak tahu mas mukarada, apa nama kamu esok. Esok orang nak panggil apa dekat kamu, kamu tak tahu. Depa nak panggil nama kamu lagi ke, depa nak panggil apa ke esok. Maka oleh kerana tu, tumpang malam ni duk hidup, bakitlah 10 minit semayang tahajud 2 rakaat. Begitu masalah. Dia kata beramal sebelum mati dan sebelum sakit. Sesungguhnya syarak kita pesan dan bagi nasihat pada umat Muhammad ini, ambillah bekal akhirat sebelum sakit dan sebelum mati. Itu yang Nabi nak pesan. Sebelum dia mai sakit, sebelum mati, bekal habuan kita nak menghadap Tuhan itu, buat bagi lebih sikit. Bagi lebih sikit. Maka ambillah ingat akan pesan itu. Jangan lalai daripadanya. Seperti orang-orang yang telah terkena pedaya oleh dunia dan oleh nafsunya. Maka kata-katanya pada waktu pagi, nanti petang ia mula beramal. Ini orang yang terpedaya. Dia tak apalah, lepas maghrib sanyalah baca Quran. Walhal lepas dia sembahyang subuh, dengan dia nak pergi kerja tu, dia ada masa untuk nak baca Quran. Ada. Kalut macam mana pun dan, takat nak baca satu muka surat tu dan lagi. Tapi dia kata tak apalah, malam ni lah baca. Tengok-tengok peluang, aksiden mati. Maka hadu cadang nak baca malam tu tak dan. Begitu. Dan apabila datang petang, nanti pagi. Bila dah main malam pula, dia kata malam mengantuk semua. Dia kata esok lah lepas subuh, esok lah baca sikit. Tak baca juga. Dan inilah sebenarnya pun kita. Inilah sebenarnya pun kita. Kita memang suka lagu tu. Hak patut boleh clear pagi, kita tangguh petang. Hak patut boleh clear petang, kita tangguh malam. Hak patut boleh clear malam, kita tangguh pagi. Akhirnya kita tak buat langsung. Seminggu, sedang-sedang tak buat. Begitu. Dia kata sehinggalah mendapat sakit, maka sudahlah menyesal akan tiada amalnya itu. Dia mai kena stroke. Kena stroke satu badan. Lembek keras ketiang pi. Nak baca pun tak boleh dah. Dengar, masa tu menyesal lah. Awak lah itu pun tak baca. Tak ada guna. Apabila mati, maka celakalah ia. Itu tak apa. Kalau sakit, boleh duk gagah-gagah buat. Tapi tak sempurna pun boleh duk gagah buat. Kalau mati, tak ada langsung. Kalau mati, tak ada langsung. Dia kata, maka celakalah ia. Maka ia pun menyesal dan berniat. Apabila segang, mau bersungguh-sungguh beramal. Biasanya orang bila sakit, dia akan niat. Dia kata, aku kalau baik balik ni, dia mula duk ingat macam-macam. Aku kalau Tuhan bagi baik daripada penyakit ni, aku nak buat yang ni. Tuhan bagi dia sihat 40. Sampai umur 40, duk sihat sergat dia tak buat. Tuhan bagi dia sakit dan duk ingat baik ni aku nak buat sungguh-sungguh. Ini yang kata manusia. Maka apabila sudah segang, maka sudahlah kembali lalai pula. Tapi sebenar-benarnya pun, lepas dia sakit tu Tuhan bagi sihat tak buat juga rupanya. Tuhan ni tuan-tuan, dialah engineer yang buat manusia. Tuhan ni, dia pencipta manusia. Manusia ni Tuhan yang cipta. Tuhan menjadi engineer, menjadi jurutera yang mencipta manusia, maka Tuhan tahu apa kelemahan manusia. Kalau Jepun kereta Toyota, dia tahu apa kelemahan Toyota. Kalau orang Jerman dia reka Mercedes, dia tahu apa kelemahan Mercedes. Tiap-tiap satu benda ada kelemahan dia. Engineer yang buat dia tahu apa kelemahan dia. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat manusia, dia tahu apa kelemahan manusia. Di antara kelemahan manusia yang Tuhan duk bagi tahu ni apa dia? Satu, dia suka tangguh. Masa sihat duk tangguh, dia main sakit. Tak dan buat benda baik hak duk tangguh tu. Bila dia main sakit, dia duk simpan pula niat dalam hati dia. Kalau sihat dia nak buat. Tiba-tiba Tuhan bagi sihat, dia lalai balik, dia tak buat. Ini kelemahan manusia. Dan kelemahan ni Tuhan bagi tahu dah. Maka manusia yang dengar pesan Tuhan tapi tak ambil ingat, ini manusia rugi.
Ini manusia rugi. Dia kata maka ditipu daya dia oleh dunianya dan agak sangkanya boleh ia pelihara diri dia dengan bersungguh-sungguh daripada kena sakit. Dia duk sangka apa? Dia ni orang kaya, orang ada duit, dia ada doktor peribadi, doktor boleh duk buat yang tu yang ni dekat dia, dia duk ingat dia tak mungkin sakit. Tuan, di Kuala Lumpur lah ni ada satu bentuk rawatan, satu bentuk treatment. Darah boleh cuci, oksigen boleh buah dalam badan, macam-macam duk pergi buat. Satu treatment pergi ambil, dia punya package lebih kurang RM5,000. Pergi duduk di bangku tu jadi macam orang kencing, orang sakit buah pinggang duk cuci, duk buat hemodialisis tu, tapi buat untuk darah. Kita duk sihat elok-elok saja nak bagi lagi sihat. Duduk di bangku tu, dia cucuk dekat orat ke belah kanan ni, orat dia cucuk tu, dia ambil darah satu badan, bawa keluar pok wire satu lagi, dia pergi masuk dalam satu mesin. Masa darah masuk tu, nampak darah ni color merah hitam ni, merah hitam duk masuk dalam mesin tu, dia pusing-pusing, dia mesin, dia keluar balik kot satu wire lagi color merah cantik masuk balik dalam badan. Perawatan lebih kurang 1 jam ataupun 1 jam cukup. Satu rawatan dia ada RM1,500. RM1,500. Kalau ambil package dengan beberapa rawatan lain RM5,000. Di Kuala Lumpur dah amai dah. Teknologi ni teknologi yang mula di negeri orang putih, lepas tu dia pergi Jepun, lepas tu dia main di Malaysia. Lah ni orang kaya-kaya pakai pergi semua. Dia kata lepas buat rawatan tu dia jadi cedah. Dia jadi cedah, dia jadi lagu nak kencok kuat, dia jadi lagu tu. Lepas rawatan tu dia buat keluar darah kotak ni, dia mesin dia buat apa akan masuk balik darah elok ni. Lepas tu cedah, lepas kata langkah tapak pi macam 5 lepas tu. Lepas kata berat. Jadi berasa ringan badan ni. Gencok pun dia kuat balik lepas tu. Yang ni kita tak mahu. Pasal apa yang manusia sanggup buang duit kerana nak pergi buat rawatan yang macam-macam ni? Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia duk ingat kalau boleh lah, kalau boleh dia nak sign kontrak umur nak pergi sampai 1000 tahun baru nak mati. Kalau boleh. Yang ni yang kitab ni kata ni. Kitab ni kata, dia kata dan agak sangkanya boleh dia pelihara dirinya dengan bersungguh-sungguh daripada kena sakit. Dia duk ingat bila dia duk pergi ambil rawatan lagu tu, dia tak akan kena sakit. Dia duk ingat lagu tu. Tiba-tiba kena sakit pula. Sedangkan tiada satu pun amal akhirat, langsung mati. Tiba-tiba sakit juga. Bukan sakit je. Sakit sekali dengan mati terkejut. Maka amalan tak dan buat, saya kata. Dan terkadang-kadang mati dengan tiada apa penyakit pun boleh jadi. Itu dia. Tak ada sakit apa. Bukan tak pergi cek. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap ujung tahun pergi hospital, cek semua sekali. Bukan setakat cek darah aja, cek semua sekali. Pergi nunduk berlari atas tu, bubak lari, wire pasang penuh badan ni, tengok apa semua. Saat lagi dia generate keluar daripada komputer laporan semua, buah pinggang okey tak okey, jantung okey tak okey, darah okey tak okey, kencing manis okey tak okey. Keluar satu laporan panjang, tengok semua okey. Lepas semua okey, terima kasih doktor apa semua, balik malam tu mati. Nak kata apa tuan-tuan? Ini Tuhan punya hal. Yang ni bukan hospital punya hal. Yang ni bukan doktor pakar punya hal. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Kalau dia kata hang dah sampai masa, doktor kata semua okey pun, jalan. Ini yang dia nak beritahu. Dan benda ni yang duk jadi di depan mata kita selalu-lalu pun. Benda ni duk jadi. Maka hendaklah ingat sungguh-sungguh akan pesan Nabi SAW seperti yang di atas itu. Apabila ada cukup sehat, bersungguh-sungguh beramal kerana mempersediakan bekal akhirat itu sebelum mati. Dia kata oleh kerana kita faham apa yang Nabi kata ni, maka sedaya upaya buatlah amal yang kita mampu buat. Buatlah tak banyak, sikit-sikit pun buat. Jangan tak buat. Kalut kata pi kalut, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak dan lah nak wirid apa patut badan. Walaupun kita tahu Nabi SAW kata tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu, kalau baca ayat kursi ada janji dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah jumpa dah hadis tu. Kita dah jumpa dah hadis kata Nabi SAW kata tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Hadis sahih beritahu benda tu. Tapi hari tu kita kalut, kita tak ada. Tak ada nak berzikir atas tikar sembahyang, tak apa. Bangkit naik kereta sambil perjalanan nak pergi
nak pergi ke tempat kerja ni sambil jalan juga. Subhanallah, 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 bagi ada 33 juga. Pasal apa? Pasal Nabi suruh macam tu. Kalau beringat macam tu, insya-Allah sari sikit adalah benda yang kita bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia kata angan-angan itu jangan dipanjangkan. Soalnya syarak kita keji orang yang panjang angan-angan. Dia kata angan-angan ni agama tak suka. Maka angan-angan itu ialah tunggu dapat sesuatu. Yang kata angan-angan tu, dua angan-angan je tapi tak ada usaha. Itu maksudnya. Dua angan-angan, dua teringat ni aku ni kalau aku pergi sambung belajar buat master, lepas tu buat PhD, buat apa, gaji boleh naik tinggi sikit, orang pun boleh respect lebih sikit. Dua ingat saja, tak pergi daftar nama pun untuk nak buat, tak ada guna. Panjang angan-angan. Yang kata angan-angan ni tunggu untuk dapat sesuatu, usaha apa dah duk tunggu nak dapat gaji tinggi. Tak mungkin lah benda tu boleh jadi. Duk tengok kita berkenan satu ustaz manakah dalam negeri kita, dalam negara kita, kita berkenan dekat satu ustaz. Duk tengok anak aku pun bagi mengaji agama ni, kalau boleh jadi tara ustaz ni baguslah. Kita duk seronok lagu tu. Tapi anak kita tak pergi mengaji pun. Angan-angan. Angan-angan agama tak mah. Maka yang banyak dipakai itu pada barang yang jauh mendapatkannya. Maka siapa mencita musafir ke negeri yang jauh, dikata orang di angan-angannya akan sampainya, maka memanjangkan angan-angan itu, iaitu tidak ditahan nafsu daripada tunggu dan nanti akan dapat sesuatu. Itu terang yang tu lah. Dia kata angan-angan ni duk tunggu, kira nak sesuatu, sedangkan kita tak usaha untuk nak mencapai benda tu. Seperti satu orang yang tunggu nanti untuk nak dapat anak, maka sudah dapat anak, masuk sekolah, kemudian mau kahwinkan, kemudian mau bersuka-suka, kemudian mau tunggu agar nanti ia memelihara ibu bapaknya apabila tua. Tu angan-angan. Tu angan-angan ni kalau dapat anak tu pun nak bagi dia mengaji pandai-pandai apa semua, itu dia kerja besar, dia dapat gaji tinggi dan sebagainya, esok ni dia berlaku. Tu angan-angan lagu tu. Tiba-tiba Allah bagi anak dekat dia, dia tak usahakan supaya anak dia ni jadi macam yang diangan-angankannya tu. Dia biar anak dia repun rosak, pergi hisap ganja dah mati dalam parit ban begitu aja. Maka itu angan-angan, tinggal angan-angan saja. Sebab angan-angan yang tak diikuti dengan usaha. Agama tak mau jenis macam ni. Dia kata ataupun seperti satu orang miskin yang menunggu kaya, maka ia pun menyaga ataupun buka kebun atau sebagainya. Maka semuanya itu memanjangkan angan-angan. Ni tak ada usaha. Dia kata satu orang miskin duk tunggu nak jadi kaya, kemudian dia tak berusaha untuk berniaga, tu dia silap tulis. Ataupun dia tak berusaha untuk menjaga ataupun buka kebun ataupun sebagainya, dia tak usaha nak buat benda tu, maka akhirnya dia dengan keadaan dia juga tak jadi apa. Tu bawah tu semua tu adalah cerita tentang angan-angan. Tonton tengok sampai bawah tu hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza ibnu Adam wa hadza ajaluh wa wada'a yadahu 'inda qafah thumma basatahu faqala wa thamma amaluh wa thamma amaluh wa thamma amaluh. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, ini anak Adam, yakni aku ni seorang daripada anak Adam. Nabi kata aku ni manusia, Nabi kata. Dan ini ajalnya, maka dia hantarkan tangan Nabi di sisi lehernya. Nabi ambil tangan dia buah di tengkuk ni. Nabi kata yang ni macam ajal. Kita ni manusia, ajal kita, mati kita duk datang ni. Maksudnya kita ni bila-bila masa pun dekat dengan kematian. Nabi nak abang yang tu. Nama kata manusia, semua sekali dekat dengan kematian. Tuan-tuan, menjaga yang paling bahaya sekali menjaga apa? Menjaga benda hidup. Menjaga yang paling bahaya sekali ialah menjaga benda hidup. Belah lembu, belah ayam, ini menjaga bahaya. Pasal apa? Pasal benda hidup, dia mungkin mati. Sekali lembu satu kandang tu ada 40 ekor, sekali dia kena penyakit kuku dan mulut, mati 40 ekor. Dengan tuan-tuan dia boleh mati. Menjaga paling bahaya. Menjaga ayam, belah ayam, lau ayam saja, tak tahu berapa ekar tanah lau ayam semata-mata. Sekali kena hawang aja, mati habis ayam ni. Tuan dia pun jago kena hawang juga. Jalan legudu gostan kat belakang tu.
Pasal apa? Pasal ini menjaga paling bahaya. Menjaga benda hidup. Kita manusia ni pun benda hidup. Nabi kata, kita ni manusia. Nabi kata, ajal kita dekat. Nabi pegang tengkok macam tu. Nabi kata, demikianlah dekatnya ajal manusia ni. Dia nak mati tuan-tuan. Tengok sahabat lah ni. Hari-hari ada orang kena bunuh. Memang tak takut lah duduk di Malaysia ni. Oh. Hari-hari. Orang politik kena bunuh, orang menyaga kena bunuh, orang tua tak ada pasal-pasal duduk nak masak nasi di rumah ada kutu masuk main bunuh. Tak mana nak duduk yang selamat ni? Tak takut lah. Sampai kita beli surat abang tu, kadang-kadang bukanlah nak beli sangat, bila kita beli pun kita tak ada baca sampai habis. Tapi kadang-kadang yang pergi teringat nak beli tu pasal apa? Pasal muka depan kes bunuh. Muka depan kes bunuh. Hari ni tu disik mana tu? Bagi dengan kapak, gedegam kata remuk terpurung kepala orang tua umur 70 lebih. Tak ada salah apa pun orang tua tu, anak dia tak menikah lagi. Tiba-tiba hak tunang, hak jantan tu main ambil anak dia balik di rumah. Dia marah lah, tak menikah lagi hak balik. Macam mana? Dia pergi balik ambil balik anak dia balik rumah. Kerana tu kawan ni buat main kapak hayun di kepala dia mati. Dia nak kata apa? Maknanya mati ni kita tak tahulah langkah turun masjid jumpa satu orang mengamuk apa tak tentu pasal bila-bila masa benda boleh jadi. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh. Tapi dia nak beritahu kata kematian itu ada keliling kita. Keliling kita mana-mana tempat pun boleh jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ni tangan aku di leher aku ini misal bagi ajal anak Adam itu sudah cukup. Nabi kata ni, aku nak buat contoh kata, kita dengan mati ni punya dekat. Macam mana kita dengan ajal yang ada di tepi tengkok ni. Bila-bila masa boleh mati. Kemudian, dikedangkan oleh Nabi akan tangannya itu. Menunjukkan dan menghalakan tempat yang jauh. Iaitu angan-angan itu. Serta sabda Nabi, di sana angan-angan. Di sana itu sudah mati dan angan-angannya tinggal jauh lagi. Belum disampaikannya. Nabi ambil tangan buah di tengkok. Nabi kata ni, kematian dengan kita ni dekat macam mana tangan duduk di tengkok aku ni. Mati ni bila-bila masa boleh jadi. Kemudian Nabi lepas tangan tunjuk ke depan. Nabi kata angan-angan kita duduk ada sana no. Banyak orang mati sedangkan benda hak dia duduk angan-angan tak dapat. Banyak orang mati sedangkan benda yang dia duduk angan-angankan, benda tu tak dapat. Mati dah. Doa angan-angan nak tengok anak-anak berjaya, tak dan tengok kita mati dulu. Doa angan-angan esok pula ada rezeki lebih sikit nak pindahlah daripada duduk rumah 2 bilik ni nak pindahlah pergi duduk rumah 3 bilik, 4 bilik, hak selesa sikit. Anak-anak pun dah duduk lepas rumah, duduk keluar menikah, kahwin dan sebagainya. Esok anak-anak nak balik main, nak buat cucu apa semua. Kalau rumah sempit 2 bilik macam ni nak duduk tak mana. Jadi doa angan-angan kok ada rezeki lebih esok nak pergi duduk rumah lega sikit, tak dan mati dulu di rumah sempit ni. Banyak benda kita duk ingat, benda tu tak ada amat, kita pergi dulu. Maka Nabi SAW bagi ingat dekat kita semua tentang benda ni. Masalah, dia kata angan-angan itu apakah sebab ia panjang? Itu pun dia ulang lagi, cerita pasal angan-angan ni. Tuan-tuan tengok muka saya. Baca bilah yang tu. Angan-angan itu apakah sebab dia panjang? Pasal apa kita ni duduk jadi orang yang panjang angan-angan? Dia kata pasal apa? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, ketahui olehmu, memberi taufik kiranya Allah akan dikau. Ni ulama-ulama dulu dia kalau tulis kitab dia suka tulis macam ni. Sebut satu nama dia kata ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah ampun bagi dia ni. Ulama dulu dia macam tu. Dia sebut satu nama orang, kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut Nabi lain daripada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kalau sebut ulama-ulama besar ni Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau sebut satu nama ulama yang juga besar, dia sebut ghafarallahu lahu. Ulama-ulama dulu kebiasaan bagi mereka ini, bila sebut satu nama orang, dia doa sekali. Dia sebut satu nama orang, dia doa sekali. Beza dengan kita lah ni, kita sebut satu nama orang, kita kata dajjal kat dia. Kita sebut satu nama orang, kita kata barua ni. Kita tuduh sangat perangai kita ni. Kita dulu baca kitab ni, kita tengok macam mana adab orang yang berilmu, macam mana adab orang alim, macam mana adab orang-orang yang ada hikmah dalam dada mereka.
Dia sebut satu nama, dia doa ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah ampun bagi dia. Dia lagu tu. Dia sentiasa ingat baik, doa orang bagi jadi baik. Maka Syekh Al-Marbawi ni dia petik kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi rahmat kepada dia. Dia kata di antara sebab angan-angan jadi panjang, dia kata ialah dua. Dia kata yang pertama kerana jahil. Yang keduanya kerana terlampau sayang dunia. Ini dua pasal manusia jadi panjang angan-angan. Satu pasal jahil. Adapun kasih akan dunia itu, maka iaitu apabila seseorang itu berjinak-jinak dengan dunia dan dengan syahwatnya dan kesedapannya dan apa-apa yang pertalian dengannya, maka jadilah ia, yakni jadilah manusia tu berat atas hatinya nak bercerai dengan dia. Bila kita terlampau sayang dunia, kalau boleh tak mati. Kalau terlampau sayang dunia. Dunia ni apa tuan-tuan? Duit ringgit. Hari-hari tu buka tengok akaun bank tu nampak ada ratus-ratus ribu. Buka-buka tengok ada sampai juta. Kalau boleh tak mati ya. Sayang ni kalau aku mati ni lah anak-anak ni mereka berarti susah payah aku cari duit. Tinggal kat mereka sama sari mereka bedak pelingkuk habis. Kita duk sayang ke duit ringgit tu. Kerana tu duk panjang angan-angan duk cadang nak hidup 1000 tahun. Sayang benda-benda yang duk ada atas dunia ni. Buat rumah, buat bagi elok, duk dalam pun berasa selesa elok. Tengok rumah ni, minta lah janganlah mati dalam 2-30 tahun ni. 2-30 tahun ni jangan mati lagi. Pasal apa? Pasal sayang. Dengan dunia ada kat kita, kita sayang. Dengan kerana itu tak maulah hati memikirkan mati yang menjadikan sebab kepada bercerai dia dengan dunia. Kerana tu dia tak mau fikir hala ke mati. Bila mati ni nak kena tinggal RM2 ni, nak kena tinggal rumah elok ni. Kerana tu tak mau mati. Dan tiap-tiap orang yang benci ia akan sesuatu, pasti ditolaknya akan dia daripada dirinya. Manusia bila dia tak suka satu benda, dia akan tolak benda tu. Kalau dia tak suka mati, dia tak mau ingat mati. Mati pun tak mau ingat. Orang main doa abang kat dia, kita ni mau ingat lah, kita satu hari mati. Dengar mati bangkit lari. Dia tak suka dengar mati ni, pasal dia tak mau mati. Dia ada satu sahabat, dia tak boleh tengok orang mati. Tengok pengsan. Karut kata macam ni. Dia tak boleh. Dia kata tak, bukan tak tahu pasal apa. Tak. Dia kata tengok dia rebah. Tak boleh tengok. Dia kata jom pergi ziarah. Tak mahu, tak apa-apa pergi. Jom lah kata kawan kita, jom lah pergi tengok. Tak apa-apa pergi lah. Terima salam. Jom lah kata. Dia nak abang lagu mana. Jom je jom. Pergi sekali tengok jatuh selumbuk lah. Kena angkat buat pulang. Lepas baru cerita tak boleh. Dia kata dia tak boleh tengok. Dia tengok dia jadi musim. Dia kata. Kata lorak lah macam ni. Ada orang begitu. Dia tak mau dengan mati ni sampai tak tahu jadi gimana. Kalau setakat tak boleh tengok darah pengsan tu tak apa lagi. Pasal darah ni macam duk kata lah. Kan? Orang duk sembelih lembu sana tengok sini duk tidur dah orang buka sawah ni. Tidur dah. Kata pasal apa darah lembu sembong tu dia tidur. Dengan bibang mulut pucat lesi dengan apa tangan kaki sejuk habis. Awak ni dia kata. Sana kena sembelih sini rebah. Dia tak boleh tengok darah. Darah boleh gagah lagi. Orang mati pun tak boleh tengok. Kacau. Begitu. Maka manusia itu sengaja ada bergantung di hatinya itu dengan cita-cita yang sia-sia. Manusia ni sahaja ada gantung dalam hati dia. Cita-cita angan-angan. Maka dicita-citakan dirinya selama-lamanya dengan barang yang muafakah dengan hidupnya. Maka hati dia ni akan bercita-cita satu benda yang memang setuju dengan jiwa dia. Jiwa dia setuju apa? Setuju kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Maka dia duk cadang nak hidup lama. Itu yang jiwa dia setuju. Dan yang muafakah dengan kehendak itu ialah mau kekal dalam dunia. Dia kata ada ni. Yang setuju dengan hati dia apa dia? Kekal dalam dunia. Maksud dia tak mau mati. Maka sentiasa itulah terbayang-bayang di dalam hatinya. Dan dianggar-anggarkannya di dalam dirinya. Dan dianggar-anggarkannya pula apakah pertalian kekal itu. Dan apa yang berhajat kepadanya. Daripada harta dan ahli dan rumah. Dan kawan-kawan dan binatang-binatang. Dan pakaian-pakaiannya. Inilah benda ada dalam hati dah. Dan tanah kampung dan kebun dan sekalian sebab. Yang merupakan dunia semata-mata. Itu benda yang ada dalam hati dia. Duit ada 10,000 macam mana nak bagi jadi 100,000. Duit 100,000 macam mana nak bagi jadi 1 juta. Dia duk ingat macam tu. Tanah ada 1 hektar, macam mana nak bagi jadi 30 hektar? 30 hektar macam mana nak bagi jadi 100 hektar?
Hati dia sentiasa dia ingat benda ni. Maka jadilah hatinya itu duduk di atas fikir itu semata-mata. Hari-hari duduk fikir macam mana nak tambah duit, macam mana nak tambah tanah, itu saja. Dan jadilah ia lalai daripada ingat akan mati. Dia kata, dan tiada dikirakannya hampirnya. Dia tak ada pernah teringat. Kata dia daripada sehari ke sehari makin hampir dengan mati. Dia tak ada ingat. Kita tuan, kita makin dekat dengan mati. Sebab mati ni Tuhan tentu dah nak mati bila. Kalau Tuhan dah tentu dah kita akan mati umur 50, lah kita umur 40, tahun depan lagi dekat lah. Lagi setahun mai lagi kita dekat. Pasal apa? Kita duk mendekati umur 50 yang ditentukan sebagai hari mati kita. Maknanya manusia ni dia bukan makin jauh, dia makin dekat dengan mati. Begitu. Maka jika terlintas kepadanya pada setengah-setengah waktu akan pekerjaan mati itu dan berhajat kepada bersedia baginya, maka ia pun buat tangguh akan dia. Dan dijanjikannya dirinya, katanya hari banyak lagi di hadapan kamu. Nanti tua, kemudian taubatlah. Dia main begitu. Apa pun bagi pencen dulu. Pencen ni aku nak pulun dia. Dia ingat begitu. Pencen ni aku nak pulun. Saya bukan tak mau coba. Saya dah tengok ingat dalam ni lah, tahun depan lah aku coba. Tahun depan nak coba. Dia tu tengok kalender, tengok baru masuk bulan 8 dah 9, 10, 11, 12, 4 bulan lagi bulan 1 tahun depan lah coba. Tu kira begitu. Saya dah halang kepalang dah, tahun ni pun tinggal 4 bulan lagi ya. Siap-siap. Habis dululah maksiat-maksiat mana boleh buat dulu. 1 hari bulan 1 aku azab tahun baru saya dah. Aku kira nak berubah. Ada tentang orang begitu ada. Saya tak nanti ni tahun depan lah start buku baru lah cantik ni, buka tengah-tengah jalan ni, buka buku kecil lahu saya dah. Kacau kan. Ni masalah dah. Inilah yang dia nak bagi tahu dekat kita. Maka apabila tua ia sedikit, maka berkatalah dia, nanti tua lebih lagi baru nak taubat. Masa umur 40 dia kata tengok 50 lah, ambil tengah-tengah lah, center 50. 100 ni kita ambil 50, umur 50 lah tu taubat. Main-main umur 50 atau sedah lagi. Sedah lagi dia kata 56 lah nanti pencen. Jadi duduk dulu tu. Nak buat baik ni lagi duduk genjak dulu tu. Kemudian apabila sudah cukup tua, berkata pula ia, nantilah aku sudah ke rumah ni. Pula dah tua dah dia kata, silah ni nak bangkit sembahyang malam pun payah, rumah sempit ni duduk bangkit dua. Nanti pindah rumah baru lah, lapang sikit, senang nak sembahyang. Nak sembahyang tu, nak pun sejadah kepin tu, nak nanti rumah besar. Orang nak sembahyang. Ada, dia kata. Ataupun nanti aku balik dari Mekah. Ada juga, dia kata tak apalah, nanti aku sekali ni lah. Aku turun pergi buat haji ni, sekali dengan aku buang semua hak CSM, apa iblis setan ni, aku tinggal di Mekah. Aku balik tu aku buat elok. Awak, Mekah tu tempat dia buang setan. Kan? Dia kata nanti aku balik Mekah ni lah. Ataupun nanti aku pergi ambil haji dulu. Ataupun nanti besar anak aku dulu. Ada juga dia kata, payahlah ni tahu. Dia kata nak semayang dengan anak kecil ni, payahlah dia kata. Nanti dah itu mereka besar-besar bakat pergi mengaji sekolah asrama itu, senang saya masa tu nak tumpu ibadah. Ada juga bagi alasan tu. Nanti cukup persiapan baginya dan sudah ada rumah dan sebagainya. Tu kata lagu tu lah, dia bagi tangguh. Maka sentiasalah ia menangguh-nangguhkannya begitu. Padahal tiada dimasuknya buat satu kerja pun, melainkan bergantung ia dengan 10 kerja lain bagi menyempurnakan kerjanya itu. Itu dia. Padahal kerja ni tuan-tuan kita tak boleh habis. Satu benda kita nak buat, dia ada 10 benda lain lagi kena buat. Contoh kita kata apa? Satu benda kita nak buat. Kita nak buat rumah. Katalah contoh kita nak buat rumah. Tu dia kata tadi. Satu benda ada 10 lagi benda lain tu bersangkut. Kita ingat nak buat rumah. Satu benda ya. Nak buat rumah nak kena cari duit tu. Kalau ada jin ifrit zaman Nabi Sulaiman dulu senang. Suruh dia pergi angkat rumah siapa kau mai kat kita. Lah ni, abang kata nak buat rumah, nak kena cari duit dulu. Nak cari duit tu pula sepasal. Dah duit dah mai, dah ada di depan dah dan sebagainya. Lepas tu nak kena cari orang buat plan pula. Nak cari orang buat plan pula. Panggil satu arkitek mana buat plan, buat apa semua, dah siap plan dah apa semua, nak kena cari kontraktor pula buat rumah. Dah cari kontraktor mai dah apa, dah start dah buat rumah dah apa dah semua, siap pergi rumah. Dah siap pergi rumah pula, dan kena fikir nak isi barang dalam rumah pula.
Mangku meja lah, dapur, peti air semua nak kena beli, nak kena masuk balik. Jadi nak buat rumah tu saja, dia main ni bersangkut dengan nak buat rumah tu saja, berceretet benda macam-macam. Jadi dia nak beritahu dekat kita, dia kata kalau nak tunggu kerja semua habis, baru nak start buat ibadat, tak boleh habis. Tak boleh habis. Kerja memang tak boleh habis, dia kata. Maka dia kata apa jadi? Maka demikian itulah dengan beransur-ansur, dia takhirkan sehari lepas daripada tarikh. Dan disuruhkan satu kerja, kemudian daripada satu kerja, bahkan beberapa kerja, sehinggalah disambang akan dia oleh maut di dalam waktu yang tidak disangkanya itu. Dalam pada duk tunggu apa, tak jadi apa. Maka jadilah panjang sesalnya pada waktu itu, yang akhirnya dia menyesal begitu sahaja. Kemudian dia kata jahil. Jahil ni juga salah satu punca. Pasal apa manusia boleh jadi satu orang yang panjang angan-angan. Kemudian muka sebelah, dan muka surat sebelah. Angan-angan itu apa ubat supaya tidak panjang dia? Macam mana nak buat supaya kita tak panjang angan-angan? Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, apabila sudah engkau tahu akan sebab panjang angan-angan itu ialah jahil dan kasih kepada dunia, maka ubatnya ialah menolak sebabnya itu. Adapun jahil itu, maka ditolakkan dia dengan fikir yang suci daripada hati yang hadir. Dan dengan mendengar kalam yang berisi hikmah. Maksudnya jahil ditolak dengan belajar. Kalau tak erti, mengaji. Bila mengaji baru kita erti. Bila erti baru kita tahu benda mana yang baik, benda mana tak baik. Lagi tak mengaji, lagi tu tak tahu. Kita duk kata, kita duk buat lah betul semua. Bila mengaji baru jumpa satu baru jumpa. Oh, tak betul ya rupanya benda ni. Mengaji ni, dia menolak kejahilan. Begitu. Dia kata yang cukup sempurna daripada hati yang bersih. Dan ada pun kasih akan dunia. Maka ubatnya pada mengeluarkannya daripada hati itu amatlah susah. Dia kata tapi nak buang kasih kepada dunia ni susah. Nak buang kasih kepada dunia ni susah. Siapa yang tak mau duit? Cuba angkat tangan. Dia lagu tu punya soalan tanya, kita takut. Siapa yang tak mau duit? Duit tu dunia. Siapa tak mau duit? Maksudnya siapa tak mau dunia? Semua orang mau. Pasal apa? Pasal duit ni keperluan. Duit ni keperluan. Tak ada duit, susah kita. Nak buat masjid pun kena ada duit. Nak buat sekolah agama pun kena ada duit. Kita nak hantar anak pergi mengaji sekolah agama pun kena ada duit. Jadi duit ni satu keperluan. Jadi bila kita pergi bercakap soal supaya tak suka kepada dunia, tak suka kepada duit, ni satu tajuk susah. Dengar boleh, nak buat payah. Dengar boleh lah, kata dunia ni jangan duk sayang sangat. Tapi kalau orang bagi duit, ambil. Pasal apa? Pasal itulah manusia. Apabila dia sampai satu peringkat, dia tak mau duit, dia tak mau langsung duit. Itu sudah jadi malaikat. Malaikat tak perlu duit. Walaupun ada manusia yang sanggup tolak duit, tapi bilangannya kecil sekali. Pasal apa? Pasal dalam diri dia sudah dikuasai oleh sifat malaikat. Boleh bilang? Boleh bilang. Kalau kita cerita tentang Abu Zar Al-Ghifari, betul, dia satu orang. Dia antara banyak-banyak orang yang tak mau. Abu Zar Al-Ghifari, saya ceritalah di masjid ni dulu. Kan kita baca hadis kan di masjid ni dulu. Cerita tentang Abu Zar. Dia pergi mengajar di masjid, dia mengajar tajuk zuhud, tak mau pada dunia. Khalifah mai dengar kuliah dia. Khalifah mai dengar kuliah dia. Zaman tu khalifah mai kuliah. Khalifah mai duduk dengar kuliah dia. Khalifah pun kata, sembang kuat sangat, aku nak test sikit. Khalifah hantar dia punya qadam dia, orang suruhan dia pergi bagi duit 1000 dinar kepada Abu Zar. Nak tengok, dia tangkap ke tak? Bila pergi bagi, Abu Zar ambil. Bila Abu Zar ambil, qadam balik bagi tahu dekat Khalifah, dekat Muawiyah bin Abi Sufyan. Balik bagi tahu, dia kata, ya Amiral Mu'minin. Ambil, dia kata. Ambil. Khalifah kata, teratu ya lah. Teratu ya lah. Manusia dengan duit ni tak sembang lah. Entah macam mana, esok, Khalifah ni teringat pula, baik pergi tanya dia tengok, betul kan dia ambil duit tu dia buat apa? Pergi tanya tengok, pergi tanya. Pihak abang kata Khalifah nak balik duit tu. Sebenarnya tersilap nak bagi kat orang lain, pergi bagi kat dia. Maka khadam pergi pula cari dia.
Cari-cari dia kata tunggu minta maaf. Dia kata semalam duit saya bagi 1000 dinar tu, dia kata sebenarnya khalifah suruh saya bagi ke orang lain. Saya silap pergi bagi kat tunggu. Saja nak tengok macam mana. Dia kata apa? Allah. Dia kata minta tangguhlah dekat khalifah. Dia kata pasal apa? Semalam dia bagi kat aku duit 1000. Semalam juga aku bahagi-bahagikan kepada orang miskin. Itu dia. Khalifah duk ingat kata sembang, tak mau duit sembang aja, bagi-bagi tangkap dengan tangan-tangan sekali. Orang dah duk buruk sangka macam tu. Rupa-rupanya yang kata Abu Zar Al-Ghifari ni apa? Dia ambil duit tu, malam tu dia ambil, malam tu pergi bagi dekat orang yang lebih memerlukan daripada dia kata. Jadi dia kata aku boleh anggap kata aku hutang dengan khalifah, insya-Allah aku bayar balik. Dia kata cuma minta tangguh masa. Kadang ni lari balik abang, ya Amirul Mukminin. Dia kata duit bagi semalam habis dah. Terkejut khalifah. Pasal apa? Dia kata dia dah bahagi dah kepada orang-orang miskin. Khalifah kata pergi tanya dia, siapa di antara orang miskin yang dia bagi ni? Tak puas hati. Pergi tanya dia, siapa? Kalau tidak, tak boleh dia khalifah. Kau tak terdik. Siapa di antara orang miskin yang dia bagi? Pergi tanya, tak siapa? Hampir siasat, betul ke mereka ada terima duit daripada dia? Kadang pergi pula tanya, dia abang lah yang dia ingat dia bagi kat orang-orang ni. Pergi cek balik, betul. Kalau dia kata bagi 100, kau tu terima 100. Kalau dia kata bagi 50, kau tu terima 50. Betul, lari balik abang dekat khalifah, ya Amirul Mukminin, sungguh dia bagi sungguh, dan orang-orang yang terima semua pun mengaku. Macam mana dia abang macam tu depa mengaku. Betul dia ni yang kata Abu Zar Al-Ghifari ni. Tuan-tuan boleh cari zaman lah macam ni. Ceramah boleh terai. Ceramah boleh terai. Nak jadi macam Abu Zar Al-Ghifari bukan senang tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengetahui. Ini benda yang kita kena insaf tuan-tuan. Kita kena insaf. Kita tak boleh judge. Orang putih kata judge menilai satu buku daripada kulit dia. Tak boleh. Sebab isi buku tu tak tahu macam mana. Baca baru tahu. Inilah susah kita zaman lah dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Depa betul-betul punya, bukan sandiwara, bukan main-main, bukan berlakon-lakon, bukan. Hati budi depa bersih macam mana kain putih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kerana ialah satu penyakit yang tidak terubat oleh orang yang sakit-sakit dahulu dan sekarang. Penyakit sayang kepada benda kebendaan ni, dia kata ni penyakit ni daripada dulu sampai lah bukan senang. Nak buang sayang kepada benda daripada hati manusia bukan senang. Dia kata kerana sangatlah melekatnya di hati. Ni, syok kepada kebendaan ni, benda yang melekat di hati. Melekat di hati. Kita hantar anak-anak kita bagi pergi mengaji di Mesir, bagi pergi mengaji di Morocco, bagi pergi mengaji di Jordan, bagi pergi mengaji di Syria, bagi pergi mengaji di macam-macam merata tempat kita hantar anak kita pergi mengaji. Dan anak kita pun masa duduk mengaji ni dia semangat lain macam pasal dia baru duduk mengaji. Dia semangat lain macam. Dia duk ingat aku balik esok aku nak ikhlas betul-betul punya wah. Dia balik-balik main. Habis. Pasal apa? Pasal masa duk mengaji tak ada peluang nak dapat duit. Bila balik-balik main, duit sudah main di tangan. Jadi lain. Pasal apa? Pasal inilah dia abang. Kerana sangat melekatnya benda ni di hati. Nak jadi satu orang yang kaya tetapi kekayaan tak lekat di hati. Tuan-tuan bukan senang. Nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Nabi bangkit, Nabi kata, aku minta kepada kamu semua infak harta kamu untuk jalan Allah. Pasal kita nak turun dalam satu medan perang dan kita kurang belanja. Bangkit Sayyidina Umar Al-Khattab bagi, bangkit Sayyidina Osman bin Affan bagi, bangkit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata apa? Aku nak bagi semua harta aku. Dia bukan kerana nak tunjuk dia lebih hebat daripada Sayyidina Umar. Bukan dia nak tunjuk kata dia lebih hebat daripada Sayyidina Osman. Tapi dia bangkit, dia bercakap tu sesuatu yang lahir daripada hati yang bersih. Sebab yang kita baca hadis di Masjid Tuan Abdullah minggu lepas. Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata kalau 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi kata 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi kata, kalaulah sekiranya Allah izinkan aku ambil kekasih, Khalil, kekasih, lattakhadtu Abu Bakrin Khalila, aku ambil Abu Bakar jadi kekasih. Tapi tak payah, aku tak boleh mengambil sahabat-sahabat aku jadi kekasih aku. Kerana yang boleh mengambil kekasih ni Allah.
Allah boleh mengambil Nabi Ibrahim jadi kekasih dia. Allah boleh ambil aku, Nabi kata, jadi kekasih dia. Tapi aku tak boleh ambil sama-sama manusia jadi kekasih aku. Kalau boleh, lattakhadtu Abu Bakrin khalilah. Aku ambil Abu Bakar jadi kekasih aku. Pasal apa tuan-tuan? Pasal tahap keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu hebat sekali. Ini satu benda yang sangat-sangat kita rasa gerun di hati. Kerana kita tak mampu. Bukan sahaja kita ni tak mampu nak mencontohi Nabi, nak mencontohi sahabat Nabi pun tak boleh nak pergi. Begitu sekali. Maka tiada ubatlah bagi benda ni semua. Dia kata maka tiada ubat baginya melainkan percaya dengan hari akhirat. Melainkan satu orang kalau dia betul-betul percaya dengan hari akhirat, kebendaan tak melekat di hati. Dia kaya pun kekayaan tu tak melekat di hati. Kaya tu tak salah. Sahabat Nabi berapa ramai yang kaya. Tapi kekayaan tu tak melekat di hati. Maka Nabi SAW dia beritahu satu aja cara. Cara dia mau ingat satu hari kita akan mati. Mau ingat bahawa lepas mati cerita panjang duk ada duk tunggu kita. Kalau kita betul-betul percaya benda tu, tak berani tuan. Nuh, yang Nabi kata apabila mati satu-satu anak Adam itu, maka dia akan disoal. Di antaranya apa? Tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Daripada mana mai duit tu dan ke mana dia belanja duit tu. Yang tu saja kalau percaya betul-betul takut. Ni duit hak mai kat kita ni. Duit hak mai kat kita ni dari mana? Kita nak jual tu, nak jual pergi ke mana? Duit tu kita nak belanja tu, nak belanja ke mana? Tak ada satu sahabat saya tu jual beras. Dia tu tanya. Dia kata ni macam mana tak ni jual beras? Beras yang mai kat tangan dia pun dah campur dah. Beras tu yang mai kat tangan dia tu memang beras dah campur dah. Kalau kata beras grade A ni bukan A semua, dia kata campur dah dalam tu. Cuma dia campur sikit-sikit kira pelari sikit-sikit dia kata kita tahu. Dan dia dah cek tanya habis dah semua pun. Abang kata janganlah duk menjaga betul sangat. Cerita dia lagu ni. Dan benda ni kok mana pun cari tang mana pun semua dah campur dah. Jadi dia kata dia nak jual ni macam mana? Adakah dia perlu habang ke orang? Di kampit tu, namai pun dah teks dah tulis dah beras grade A. Tapi dia nak gantung lagi satu papan abang kata beras campur lah. Maka dia buat lagu tu, dia kata tak menjaga lah kan. Jadi macam mana? Dia kata, kalau dia tak habang, min supplier dah abang kata benda tu campur. Tapi tulis di kampit grade A. Kalau tak abang, dia kata adakah saya jadi berdosa? Adakah duit ringgit saya jual tu jadi macam mana? Saya takut. Dia takutlah ni kot duit tu jadi tak cantik. Sebab duit hasil menyaga tu dia nak bela anak bini dia. Dia susah hati. Dia betul-betul susah hati. Nampak tuan? Ada orang jiwa hati dia bersih macam tu sekali. Dia rasa dia macam tipu orang. Dia berasa macam rezeki ni tak apa nak halal dekat dia. Sedangkan ada satu orang lain saja nak tipu orang pun ada. Saja nak tipu pun ada. Demikianlah bandingan dua manusia. Satu manusia hati bersih, satu manusia hati tak apa elok. Ini yang ada dalam dunia ni. Yang ni yang kita takut. Baik, maka semacam mana sekalipun telah didapat baginya oleh yakin dengan yang demikian itu, maka tentulah berjalan daripada hatinya kasih akan dunia. Dia kata manusia ni kok mana pun kasih dunia tu ada. Kasih dunia tu ada. Dia ada motor, anak dia apa pinjam motor sat naik pergi belah apa ke balik mai mak gat pecah handle kiat, marah anak dia, pabuh anak dia tunggu terbalik. Pasal apa? Dia sayang motor tu dunia. Dia tabuh anak dia sampai muntah-muntah. Pasal apa? Sayanglah benda ni dunia. Siapa yang tak sayang? Beli kereta elok-elok, kawan mai turis dinding. Kawan mai turis dinding dengan batu ke, dengan duit selin ke apa ke, rap, dia tarik daripada depan sampai belakang, bagi satu garis. Pasal macam mana? Berapa orang yang bila tengok, alhamdulillah, yang ni lah yang duk tunggu. Ujian Allah bagi kat aku sabar. Berapa orang nak edit begitu? Kereta tu dunia lah. Dunia. Jadi inilah yang dia nak abang tadi. Dia kata sayang kepada dunia ni sesuatu yang melekat dalam hati. Melekat. Benda tu kok mana pun, setiap manusia dia ada sayang kepada benda yang jadi milik dia di atas dunia.
Begitu. Dia kata, kerana dunia dan akhirat itu menempati dua yang berlawanan. Maka suka kamu kepada salah satu daripada keduanya, nescaya benci kamu akan yang lainnya. Itu dia. Kalau kita terlampau suka pada dunia, akhirat kita jadi habis. Dia lemah. Kesungguhan untuk nak buat amal akhirat, dia lemah. Demikianlah satu orang lagi, kalau dia terlampau cenderung kepada akhirat dia, dunia dia tinggal pula. Dia jadi lagu tu. Sedangkan dalam ayat Quran Tuhan kata wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuhan kata dan gunakanlah apa yang Allah bagi dekat kamu daripada dunia ni untuk kebaikan akhirat. Kita usaha, kita buat kerja, kita dapat hasil. Hasil yang kita dapat tu salurkan untuk akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan sampai terlupa nasib kamu di atas dunia. Akhirat kita bagi keutamaan, tapi jangan sampai kita lupa kepada keperluan di atas dunia. Sahabat Nabi nak mati tinggal anak perempuan saja. Maka dia terus kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Tuan pun tahu saya tak ada anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan. Boleh tak boleh? Dia kata, saya nak nafkahkan semua harta saya untuk jalan Allah. Nabi kata tak boleh. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh saya nak nafkahkan setengah daripada harta saya untuk jalan Allah. Nabi kata tak boleh. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh saya duk minta macam tu. Nabi kata kat dia, kalau sekiranya kamu nak wasiatkan harta kamu ni, harta peninggalan kamu ni, wasiatkanlah 1/3 saja. Sulus saja, 1/3 saja yang kamu wasiatkan untuk jalan Allah. Yang lain tinggal untuk jadi faraid kepada anak-anak kamu. Nabi kata, meninggalkan anak yang boleh hidup kerana ada harta lebih baik daripada tinggal anak dalam keadaan tangan dia duk meminta-minta. Nabi kata, nampak? Ini hadis, dia balance balik. Maknanya penting kita duduk atas dunia ni, kita ada benda yang tak menyebabkan kita jadi orang yang meminta-minta. Begitu. Baik kerana kasih akan yang tinggi kadarnya itu menghapuskan daripada hati kasih akan yang hina. Maka apabila seseorang itu nampak hina dunia dan keji akan dunia itu, dan nampak mulia akan akhirat, nescaya menariklah dirinya kepada kasihkan dunia dan berbimbang dengan dia. Maka diberi milik akan bumi daripada masyriknya sampailah kepada maghribnya, daripada timur sampai ke baratnya. Itu agama janji. Kalau sekiranya kita melihat akhirat itu lebih mulia daripada dunia, Allah akan bagi dekat kita kekayaan daripada timur ke barat. Kaya ni apa tuan-tuan? Kaya ni apabila kita rasa cukup dengan apa yang ada, kita kaya. Miskin ni apa? Miskin ni apabila kita rasa tak cukup dengan apa yang ada, itu miskin. Kita ada 100,000 dalam bank pun, tapi kita duk rasa tak cukup, kita orang miskin. Sentiasa duk berhajat saja, miskin. Tapi kalau kita ada 10,000 dalam bank, tapi kita rasa alhamdulillah, Tuhan bagi ni alhamdulillah cukup, kita orang kaya. Maka siapa yang rasa Tuhan bagi kat dia ni cukup, dia kaya. Tuhan bagi dekat dia kekayaan daripada timur ke barat. Tuhan bagi dekat dia. Dia tak jadi raplah, tidur tak lena, sembahyang tak khusyuk kerana duk fikir nak cari harta. Dia tak jadi begitu. Sebaliknya dia jadi satu orang yang ibadat dia sempurna, cukup dan sebagainya. Apa yang ada cukup untuk makan, minum, anak pinak dalam rumah dan sebagainya. Maka dia sebenar-benar orang kaya di sisi agama. Lepas tu dia kata mati itu selalu juga datang dengan mengejut. Tuhan kita dah buat contoh banyak-banyak tadi. Cuma dia bawa satu contoh di sini. Sesungguhnya pada saat saya tulis sutur ini, dia kata tengah Syekh Idris Al-Marbawi duk tulis sutur ni. Dia kata berlakulah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala atas makhluknya. Ni masa dia duk tulis kitab ni, berlaku satu peristiwa besar di Mesir. Yang boleh kita yang hendak ambil iktibar bagi diri kita masing-masing, iaitu seorang Perdana Menteri dan Al-Wazirul A'zam, itu bahasa Arab. Perdana Menteri Al-Wazirul A'zam bagi Malik Farouk, Raja Besar Mesir. Nama menteri itu ialah Hasan Sabri Basha. Itu nama Perdana Menteri zaman Raja Al-Malik Farouk, Raja Farouk dulu. Nama Perdana Menteri itu Hasan Sabri Basha. Dia kata sedang dia berdiri berkhutbah memperikan hal ahwal negeri yang dijalankannya. Dia tengah duk bangkit bagi pidato, bagi syarahan tentang negara Mesir, perancangan negara Mesir.
Dan program yang mau dijalankannya di Mesir, dia duk bangkit beritahu tentang wawasan dia untuk nak membangunkan Mesir. Dia tengah duk cakap benda ni. Dan ia berkhutbah itu di depan Raja Farouk Al-Awal. Dia duk bagi syarahan ni, duk bagi pidato ni di parlimen di depan raja yang duduk di atas singgah tanah kerajaannya, iaitu di rumah ataupun Barlaman Masri. Barlaman Masri itu parlimen lah. Parlimen tu orang Arab kata Barlaman. Parlimen Masri. Dalam parlimen, masa buka Dewan Rakyat lah. Kalau kita lah, Agung turun mai, Perdana Menteri duduk bercakap. Perdana Menteri Mesir ni, yang kata Hassan Sabri Bashar ni, duduk bercakap di depan raja dia pada masa tu. Di dalam perkumpulan yang sangat ramai daripada raja-raja dan menteri-menteri dan orang besar-besar yang tertentu. Berimpun bagi mesyuarat itu. Di dalam Perdana Menteri itu berkhutbah, lalu tiba-tiba rebah dia, mati dengan tiada apa sakitnya. Bahkan cukup sihat dia. Dan beberapa pabrik besar menjaga kesihatannya. Itu dia. Dia kata berlaku di Mesir. Di Mesir berlaku Perdana Menteri tengah duduk bangkit bentang. Masa penggulungan ni titah ucapan raja semua ni tengah duduk bercakap kung dalam keadaan sihat tu rup sekali jatuh, sekali dengan jalan. Macam tu. Dan berlaku hal ini ialah masa menulis sutur ni masa dia tengah duduk tulis tulisan ni. Benda ni jadi. Iaitu pada jam lebih kurang pukul 11.30 hari Khamis, berbetulan dengan 14 Syawal 1359, bersamaan dengan 14 November 1940. Kitab ni dia tengah duk tulis tahun 1940. Lah ni duk ada 2004. Berapa tahun dah tuan? 64 tahun dah. Ni kitab yang kita duk baca ni dah ditulis 64 tahun dulu. Tuan, kita duk baca, duk rasa macam lah ni boleh pakai kitab ni. Duk rasa contoh-contoh hak dia bawa tu lah boleh pakai. Contoh tu sesuai sampai lah ni. Inilah keistimewaan agama Islam. Inilah keistimewaan agama Islam. Dia sesuai sepanjang masa begitu. Dia kata maka kematian seorang yang semacam ini boleh satu orang daripada umat Muhammad ambil iktibar. Ini kena ambil iktibar. Satu orang yang betul-betul hebat, Perdana Menteri, doktor-doktor pakar semua ada keliling, boleh jadi macam ni. Kerana ialah mati mengejut namanya, dengan tiada apa satu tanda mati itu zahir pada siapa-siapa, baik pun dengan sakit ataupun lainnya. Tak ada signal, tak ada sakit, tak ada apa, tiba-tiba boleh mati. Kita dulu tuan-tuan ingat Tun Dr. Ismail, timbalan Perdana Menteri zaman Tun Razak dulu, Allah yarham Tun Dr. Ismail. Cuba malam TV duk tunjuk bagi ucapan apa semua dengan peluh duk turun duk menitik di dagu ni. Kita rasa macam tu nampak lagi benda tu. Malam ni dia duk bagi ucapan, peluh turun sampai di dagu ni. Dia ada misai putih, janggut putih tu, peluh duk menitik di dagu ni. Satu itu berita kata meninggal. Ada boleh jadi benda-benda macam ni. Maka dengan yang demikian itu kita ambil iktibar ke atas diri kita. Adalah mati itu tak ada siapa yang tahu masanya. Tak tahu bila nak mati. Dan tertentu seseorang ditimpa oleh mati. Tak tahu siapa yang akan ditimpa kematian ni. Tua mati, muda mati, segar mati, sakit mati. Apakala mati dengan tiada bekal akhirat, iaitu sehabis-habis rugilah ia. Yang pentingnya mati tak ada nak ready dengan bekal akhirat, rugi. Dan hendaklah mengambil bekal itu jangan nanti-nanti waktunya. Kerana mati telah mengadap. Seperti yang di atas itu ceritanya. Mati ini dia boleh main mengadap, boleh main depan kita pada bila-bila masa. Maka janganlah panjang angan-angan. Dan begitulah seterusnya. Wallahu'alam. Lepas ini kita masuk bab ma jaa innal fitnata hadhihi al-ummah fil mal. Lepas ini dia masuk tajuk fitnah bagi umat ini ialah pada harta. Lepas ni dia akan masuk lagi satu tajuk bab ma jaa law kana li ibni adam wadiyani min mal labtagha thalitha. Dia kata kalaulah satu manusia tu Tuhan bagi dekat dia dua lembah harta, dua lembah penuh dengan emas harta untuk dia, labtagha thalitha, dia nak cari yang ketiga pula. Itu dia. Nabi kata kita kalau dah dapat dua lembah emas, kita nak cari lembah yang ketiga. Mana tak cukup. Kemudian dia akan main satu tajuk ma jaa qalbu syaikh syabun ala hubbi sanataini. Dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan hati syekh
Hati syekh. Syekh ni makna orang tua. Hati orang tua tu muda ia atas kasih dan dua perkara. Maknanya kita tua macam mana pun, ada dua benda ni, hati kita jadi muda. Apa dia? Kita akan tengok insyaAllah ke depan. Orang tua pun dengan dua benda ni, dia karan dia mai balik. Karan dia mai balik. Tua satu bab. Tapi mai dua benda ni karan mai. Karan dia mai balik. Apakah dua benda tu? Yang ni yang kita dulu nak tengok apa ni. Dua benda ni. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silapnya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.